saya Nina. Dan saya Hani sebagai seorang punya pendiri. Saya untuk Kementerian Harapan. Sebelum kita mulakan, saya nak tanya, pernah tak korang rasa filem Arah lepas korang habis SPM nak walaupun korang dah cuba yang terbaik dalam hidup korang, pernah tak? Kos. Okey. Kadang-kadang selepas kita kali mendapatkan sesuatu, kita rasa macam kita tak tahu apa yang kita buat sebenarnya sini. So malam ni kita bawakan sebuah kisah tentang seorang pelajar ijazah sarjana muda yang hilang arah selepas menamatkan pengajian dia. So dalam pertandingan dia mencari hari tuju, dia dipertemukan dengan Pak Ma'ud, seorang pakcik pembutiang di kampung yang ceria, selalu menceriakan orang, beri nasihat yang mendalam, dan kata-kata dia selalu memberi di dalam hati, dalam hati semua orang. So, tanpa melengahkan masa, saya mempersembahkan Teater Buntu. Apa nak jadi dengan aku ni? Tiada hari tuju. Setiap kali aku tengok iklan kerja, mereka macam tak kena dengan aku. Aku dah habis belajar, tapi kenapa rasa macam tak ada tempat untuk aku? Kenapa ni nak? Ada masalah ke? Pakcik tengok kamu dari tadi termenung saja. Tiada apalah pakcik, saya okey saja. Ni, tengah scroll TikTok. Yelah tu. Memang kamu scroll. Tapi fikiran kamu tu nampaknya dah terbang ke langit jamaknya. Cerita. Betul lah tu pakcik. Saya sebenarnya tengah rasa buntu. Saya tak tahu nak buat apa dalam hidup ni. Walaupun saya tahu perjalanan saya sepanjang lagi. Tapi semua tempat yang saya mohon pekerjaan, semuanya ditolak. Saya ingat selepas degree, semuanya akan baik-baik saja. Saya rasa nak putus asa. Oh, kalau macam tu nak kahwin? Ish, pakcik ni. Ada ke patut pakcik ajak saya kahwin? Pakcik tu kan lelaki. Kita sama-sama lelaki, mana boleh kahwin? Kalau pakcik ni bilang sejanda anak satu, mungkin saya boleh pertimbangkan. Apa yang kamu merapik ni? Kenapa pula pakcik nak kahwin dengan kamu? Bukan itu maksud pakcik. Maksud pakcik, kamu tak nak kahwin ke? Ada pasangan, tapi bukan dengan pakcik lah. Pakcik, saya ni mana ada calon. Dah kalau kerja pun tiada, macam mana nak kahwin? Kalau main kahwin-kahwin, bolehlah. Anak muda sekarang mudah sangat putus asa. Tak macam generasi kami dulu-dulu. Lagi payah dan susah. Kamu semua sekarang ni banyak dah kemudahan. Telefon dah ada. Semua benda di ujung jari. Betul juga cakap pakcik. Dah habis muhasabah. Ya Allah pakcik, nasib tangan saya tak melayang ke muka pakcik tadi.
Sampai hati kamu nak pukul pakcik yang tu lagi tak bermaya ni. Perasanlah Pak Maon ni. Itu expression sahaja. Expression. Pakcik janganlah salah faham. Ya, pakcik tahu tu. Okey sini, pakcik cerita. Boleh je pakcik. Tapi takkanlah satu cawan kopi saja. Pak Maon belanjalah. Makanan ke, kuih ke, air sirap Bandung pun best juga. Pakcik kadang engkau ya? Yelah, sekejap. Nak makan. Kopi tu dari tadi tak bergerak sangat. Habiskanlah ya. Terima kasih pakcik. Tapi 2 biji kari pap saja. Mana cukup untuk saya Pak Maon? Siapa kata untuk kamu saja? Satu kamu, satu pakcik, adil dan sama. Kamu ingat pakcik nak tengok kamu saja makan? Lagipun kira baiklah pakcik bagi kamu satu kari pap. Dah bagi betis nak apa pula? Dah kalau kedekut tu, kedekutlah bagi alasan pula. Amboi, bisik apa tu dengan syaitan? Pakcik ni mana ada. Saya cuma berdoa dalam hati. Ya Allah, murah-murahkanlah hati Pak Maon bagi kari pap lebih sikit. Al-Kisah sambungan dari cerita kita. Pakcik nak tanya, kamu tahu tak tentang syarikat Senggol Holding? Senggol Holding? Oh, syarikat pengeluaran sepet sanggul yang dah gulung tikar tu? Ya, betul. Pernah tempat padat mapan. Tahu tak, pakcik dulu pemilik syarikat tu. Betul ke pakcik? Pakcik jangan nak gula-gulakan saya. Saya pelajar lepasan degree. Iya, betul. Tak percaya? Cuba tengok gambar ni. Tu. Macam lain je. Kalau dalam gambar ni nampak kurus, segak, kacak. Pakcik pun dulu pernah muda seperti kamu. Penuh cita-cita yang tinggi. Sebelum pakcik tubuhkan syarikat tu, pakcik pun banyak kali gagal dalam percubaan nak membina nama dan sebuah empire dalam bidang perniagaan. Mereka ingat pakcik tak mampu, sehingga pakcik ditipu, disindir, bahkan ditolak. Tapi disebabkan pengalaman dan semangat yang tinggi, pakcik tak berputus asa. Dalam 4 ke 5 tahun kemudian, pakcik berjaya membina sebuah syarikat yang boleh dikatakan antara syarikat yang terkenal dan berjaya. Faham. Boleh saya tahu macam mana syarikat Pak Maon boleh jatuh? Uish, panjang ceritanya. Sekejap, pakcik makan kari pap dulu ya. Mana kari pap aku? Tadi pakcik rasa ada 2. Ni semua lesak. Licin kan? Saya minta maaf pakcik. Pakcik syok sangat bercerita. Jadi saya makanlah kari pap pakcik. Ingatkan dah tak nak. Bukan main budak ni. Tak guna punya budak. Sampai hati kamu makan kari pap pakcik. Kalau zaman dulu, orang macam kamu ni dah pakcik ajak bertumbuk depan-depan. Pakcik serius ke? Saya cuma makan kari pap je. Takkan sampai kena bertumbuk. Bab makan ni pakcik pantang tau.
Kamu dah makan, nak buat macam mana kan? Sambunglah cerita pakcik. Baiklah, adatnya bila kita berada di atas, maka tak mustahil kita akan jatuh balik. Nak dijadikan cerita, pakcik sendiri pernah mengalaminya. Rakan kongsi pakcik nampak baik, pandai berurusan dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya dia nak ambil kesempatan saja. Dia seleweng diceraikan pakcik demi kepentingannya sendiri. Lepas tu, apa jadi pakcik? Disebabkan perbuatan dia tu, syarikat pakcik akhirnya jatuh. Duit syarikat yang diselewengkan tersebut lambat laun sangat berimpak kepada cash flow syarikat. Pada mulanya memang nampak sikit, tapi semakin lama semakin banyak. Kesian Pak Ma'on. Saya turut bersipati. Tak apa, pakcik okey sahaja. Lagipun benda dah lepas. Selepas semua tu berlaku pada pakcik, pakcik tetap semangat membuka perniagaan lagi, walaupun secara kecil-kecilan. Ush, dahsyatnya cerita Pak Ma'on ni. Tak apa, pakcik okey saja. Lagipun benda dah lepas. Selepas kejadian itu berlaku pada pakcik. Selepas kejadian itu, syarikat pembekal tak dapat dibayar. Projek tertangguh, akhirnya pelanggan lari. Pakcik hanya mampu tengok kerana sudah terlambat. Kuatnya semangat pakcik. Macam manalah pakcik boleh bertahan dan bangkit balik? Kalau saya lah kan. Tak mudah. Pakcik, saya dah buat keputusan. Saya akan mohon lagi kerja. Dan kalau tak terima juga, saya nak buka bisnes sendiri. Kamu ni dia betul. Tengok iklan kerja pun dah macam nak putus nyawa. Tiba-tiba nak buka bisnes. Nak jual apa? Muka. Apalah pakcik ni. Walaupun saya tahu saya ni layak nak jual muka kerana keseman saya seperti selangit sikit. Tetapi taklah. Ideanya saya nak jual karipap. Bayangkan pakcik, bisnes karipap saya akan jadi yang paling hebat. Usahawan karipap. Kamu ni betul-betul nak jadi toki karipap. Tengok karipap pun dah meleleh-leleh idea. Tiba-tiba nak jual karipap sendiri. Nanti belum jual, dah habis jadi makan kamu. Betul pakcik. Saya dah ada nama untuk bisnes saya. Karipap Paul tersenyum sampai ke hujung bawah. Hujung bawang? Kamu buat lawak ke apa ni? Apa yang power sangat karipap kamu tu? Isi penuh motivasi ataupun sebab penuh sangat bawang itu? Betul pakcik. Karipap saya ni special. Setiap gigitan penuh dengan cita-cita dan harapan. Siapa makan terus rasa nak ubah hidup. Kamu ni tak pernah-pernah pakcik dengar karipap yang boleh bagi semangat macam buku motivasi. Jadi dalam karipap kamu tu ada apa? Iti air mata kah? Taklah pakcik. Karipap saya ni inti dia special. Ada bawang sebagai sumber inspirasi, kentang kejayaan dan sedikit perisa. Jangan cepat putus asa. Apa yang penting? Kerja sama. Salah. Hei kamu ni, baiklah. Kalau kamu betul-betul tekad nak buka bisnes nanti, jangan lupa tentang satu perkara penting. Apa dia Pak Ma'on? Kalau beribu kali gagal pun, kita kena bangkit balik.
Jangan mudah putus asa dan jangan mudah percaya orang. Ingat pesan pakcik ni nak. Sabar, kamu tak payah kopi lagi. Kamu pun. Ialah pementasan. Dah seorang? Cuman? Okey, baiklah. Buat pengetahuan semua, pengarah bagi teater buntu ni ialah saudari Nur Marisa. Dalam bidang diploma teknologi tekstil dan pakaian. Yeah. Ini juga merupakan hasil karya Nur Izzah binti Muhammad Hamdan. Tidak dilupakan juga para pelakon kita iaitu saudara Zainal Zafran. Ya. Iaitu sebagai Pak Maon. beliau merupakan pelajar daripada diploma mikrobiologi. Dan saudara Nur Hafizi sebagai Dengar tak? Dengar tak? Salman.